Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah satu lagi isu yang cukup penting sebenarnya akan kita sembang-sembang bersama dengan tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara bersama dengan saya. Tapi sebelum kita menumpukan perhatian kepada topik yang akan kami bincangkan nanti, seperti mana yang kita semua sedia maklum, negara telah pun dikejutkan dengan tragedi pesawat peribadi jenis Beechcraft Model 390 Premier One yang terhempas di Elmina, Shah Alam kira-kira pada jam 2.40 petang tadi. Dan 10 individu telah pun disahkan maut dalam tragedi ini. Ruang bicara malam ini bersama-sama Yang Berhormat Haji Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, iaitu Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan. Jadi mungkin YB di awal ini kita boleh mengkhususkanlah sedikit masa untuk memberikan perhatian kepada tragedi ini. Mungkin ada juga memori-memori yang mungkin tidak dapat YB lupakan, terutamanya apabila melibatkan salah seorang mangsa, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Johari bin Harun yang merupakan adun di Pelangai di Pahang. Jadi mungkin kita boleh kongsikan sedikit bersama dengan YB. Terima kasih Tuan Syakawi. Memang berita hari ini sangat mengejutkan. Ya. Yang mana Allahyarham Datuk Seri Johari ini merupakan exco yang berperanan dalam isu perumahan dan juga pengurusan sisa pepejal. So dia mirip KPKT di Pahang. Jadi program kami bersama adalah yang terakhir dengan Assembly Corps sendiri di Cameron Highland dengan arwah. Dan sebenarnya memang saya sendiri pun bercadang dalam bulan depan sebenarnya untuk kami duduk berbincang soal perumahan di Pahang, tapi yalah, Allah lebih sayangkan beliau dan takziah kepada keluarga dan ke semua mangsa keluarga jugalah. Dan selain daripada Datuk Seri Johari bin Harun, lain-lain mangsa yang turut terkorban daripada tragedi ini ialah Syahrul Kamar bin Roslan, Hekal Aras bin Abdul Azim, Kapten Khairul Azwan bin Jamaluddin, Kapten Syahrul Amir bin Omar, Muhammad Naim Fawaz bin Muhammad Muaidi, Muhammad Taufik bin Muhammad Zaki, dan yang terakhir ialah Idris Abdul Talib alias Ramali. Jadi kami di ruang bicara menitipkan salam takziah kepada keluarga mangsa yang terlibat dalam tragedi ini. Jadi apa kata kalau kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mangsa-mangsa yang terkorban ini? مالك يا الله إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah, kita kembali ke ruang bicara ini dan macam saya katakan, kita akan membincangkan satu topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya, iaitu sinar di sebalik tirai besi. Dan selain daripada isu ini, kita juga pastinya akan menyentuh tentang satu lagi isu yang saya kira penting juga untuk diketengahkan, iaitu berkaitan dengan inisiatif pensijilan kemahiran Malaysia. Baiklah, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Haji Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, iaitu Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Jadi YB, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ini kali kedua. Kali kedua. Bertemu lagi kita. Bertemu lagi kita. Baik, kepada anda yang mungkin sedang mengikuti ruang bicara ini, saya mendapat kebenaran sebenarnya daripada YB Haji Akmal Nasrullah. Anda dibenarkan sebenarnya untuk memanggil kami, bertanya apa saja berkaitan dengan isu yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini. Jadi jangan lupa talian seperti biasalah di 0326040155 dan satu lagi talian ialah di 0326940155. Baiklah, mungkin penting jugalah dan juga menarik sebenarnya YB ya, kalau kita sentuh tentang program sinar di sebalik tirai besi. Ya, ini sesuatu yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Saya nak tahu daripada YB sendirilah, apakah objektif dan juga sasaran pelaksanaan inisiatif baru ini? Okey, baik. Yalah, kalau tu saya mulakan dengan satu persoalan yang
kepada diri kita sendirilah. Ya. Maksudnya adakah setiap insan ini layak diberikan peluang kedua? Jadi macam saya sendiri pun ini peluang kedua kita bersama. Betul. Tapi dalam keadaan yang lebih serius dalam isu ini, saya masih ingat bila pertama kali saya jadi ahli parlimen 2018, antara jemputan yang saya terima adalah untuk melawat pusat pemulihan, salah satu pusat pemulihan, dan bergaul dengan mereka lah ketika itu bulan Ramadan. Dan bila berjumpa dengan kumpulan tersebut, memang hasratnya adalah untuk kembali kepada masyarakat. Betul. Namun dalam keadaan itu juga kita tahu banyak perkara cabaran yang dihadapi oleh mereka. Stigma untuk mereka yang ialah kalau bahasa di luar menganggap banduan, bahasa moleknya penghuni penjara ini, ada stigma yang terbeban di peringkat mereka. Jadi kalau program yang disasarkan oleh SW Corp, sebenarnya ada beberapa sudut yang kita wajar berikan pertimbangan. Yang pertama adalah kumpulan sasaran itu sendiri. Maksudnya macam yang saya tanya tadi, adakah wajar untuk mereka diberi peluang kedua? Tetapi perkara yang lebih utama bila sebut peluang tu, apa maksudnya? Adakah peluang itu sekadar kembali ke dalam masyarakat, which as I said tadi, yang saya sebutkan tadi, ada stigmanya? Ataupun bila disebut peluang tu, maksudnya kita mencipta satu ruang untuk mereka kembali berbakti dalam masyarakat ini. Maka sebab itu, dari sudut kedua pula, saya berpeluang bersama dengan KPKT. Dan saya sebenarnya sangat berbanggalah dengan inisiatif daripada SW Corp ini yang sebenarnya memberi pertimbangan daripada pelbagai sudut tadi. Maksudnya, adakah kita melalui kekuatan yang ada ini boleh membuka pintu sebagai peluang kepada mereka ini untuk kembali dalam komuniti kita. Mereka dah jalankan hukumannya. Adakah wajar untuk mereka kembali kepada masyarakat, tetapi bagaimana? Maka sebab itu isu ruang ataupun peluang ini sangat penting. Maka kalau tidak ada sinar, kita mungkin menganggap sinar di sebalik tirai besi itu pandangan kita, tetapi pandangan mereka pula, adakah sinar itu berada di luar tirai besi nanti? Tapi persoalan yang penting jugalah. Ada yang mengatakan bahawa iyalah ini satu tujuan, satu proses yang cukup satu program yang cukup hebat, menarik sebenarnya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa apakah YB sendiri melihat bahawa mungkin akan ada juga risiko-risiko yang mungkin terpaksa dihadapi oleh pihak YB sendirilah, mewakili Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan sendiri. Jadi sebab itu macam saya sebut tadi, macam Tuan Syakawi sebut, ini adalah mewakili pandangan masyarakat. Kebimbangan itu mungkin wujud. Tapi sebab itu, dari segi bagaimana kita melihat mereka ini, sama ada sebagai seorang insan ataupun sebagai seorang yang telah melakukan kesilapan yang kita tidak boleh terima mereka kembali. Tetapi kalau perkara itu tidak diubah, bagaimana untuk kita menerima, untuk menyerapkan dalam program yang kita cadangkan ini, apakah jalan keluarnya? Sebab kalau kita tengok dari segi sama ada bagaimana untuk mereka diterima kembali, adakah cukup sekadar mereka menjalani hukuman, ataupun kita kena wujudkan persekitaran yang membolehkan mereka itu ada dalam masyarakat. Sebab itu, dari segi bagaimana menguruskan mereka, sudah pasti pemilihan dari segi perintis yang kita nak ambil ini perlu melepasi syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya sebab itu, dari segi kesalahan yang mereka lakukan itu adalah berbentuk kecil, kesalahan kecil. Itu yang pertama. Yang kedua juga, kita mendapat kerjasama daripada pihak penjara. Maksudnya warden yang sebenarnya terlibat sebahagian daripada urusan untuk melatih mereka nanti. Jadi yang ini pun maksudnya saringan itu dibuat ketika tempoh menjalani kursus yang kita tawarkan itu juga. Tetapi yang lebih penting adalah bila disebut soal stigma, dan juga bila mereka ini tidak diberikan peluang langsung.
Nak pergi cari kerja, sudah pasti majikan yang akan mengambil mereka ini akan bertanya apakah kelayakannya. Di mana kamu dalam tempoh 6 bulan yang lepas, tahun yang lepas. Jadi perkara ini memang agak sukar untuk seseorang itu mengubah nasibnya. Jadi saya pun kebetulan ada baca buku soal bagaimana untuk mewujudkan habit ataupun sifat yang baru. Adakah motivasi ataupun persekitaran yang lebih penting? Sebenarnya environment ataupun persekitaran yang kita cuba cipta ini akan membolehkan mereka itu keluar daripada sikap ataupun masalah yang mungkin berlaku sebelum ini. Satu lagi isu juga yang saya nak kongsi sama dengan Tuan Haji Akmal. Soal pemilihan, okey, itu boleh diterima seperti apa yang YB sebut. Tetapi selain daripada itu, semasa mereka menjalani program yang disebutkan, itu menjalani kursus yang telah pun disediakan, apakah selepas habis kursus mereka akan masuk semula ke dalam penjara ataupun macam mana? Apakah mereka diberi penempatan di luar penjara ataupun tak tahu pandangan YB? Okey, jadi yang di kalangan yang kita ambil kumpulan yang pertama ini adalah program yang pertama. Sebab itu nanti bila insyaAllah bila minggu depan kita lancarkan secara ada majlisnya, tapi juga mendapat pengiktirafan sebagai part of Malaysia Book of Record. Sebab ini antara yang pertama kali kita cuba laksanakan. Jadi kalau dari segi bagaimana untuk kita memastikan proses ataupun program latihan itu memberi penekanan yang betul, itu dah ada kursusnya. Tetapi apa pula selepas itu? Jadi antara kalangan yang kita pilih ini, sebahagian besarnya itu adalah di penghujung hukumannya, di penghujung tempohnya. Maka mereka ini memang dicadangkan untuk bebas tahun hadapan. Tetapi kalau bebas begitu sahaja tanpa menyediakan persekitaran ataupun ruang untuk mereka memulakan kehidupan yang baru, kekhawatiran itu lebih membimbangkan lah. Bagi saya ini lebih langkah yang paling baik. Tapi pada masa yang sama juga, bagi mereka yang ketika ini masih menjalani hukuman, pihak penjara juga memberi pertimbangan untuk memberi pelepasan berlesen ataupun macam parole. Maksudnya dia masih ada lagi komitmen tanggungjawab dalam keadaan memang dari segi keperluan ataupun dasar yang kita nak terapkan ini untuk membolehkan pesalah-pesalah itu kembali dalam masyarakat tanpa sekatan ataupun tidak ada ruang untuk dia menjadi sebagai seorang insan. Bagaimana dengan tugas dan juga tanggungjawab SW Corp dalam program ini barangkali? Apa yang telah pun disediakan oleh pihak SW Corp sendiri, YB? Okey, jadi dari sudut kedua pula, tadi kita cerita daripada penghuni penjara, which maksudnya perkara itu pun bukan di bawah KPKT lah. Di bawah Jabatan Penjara. Di bawah SW Corp pula, kita memang sebenarnya sejak 2019 telah memperkenalkan skim pensijilan ini. Maksudnya hasratnya adalah supaya mereka yang bekerja di sektor sisa pepejal ini diiktiraf sebagai pekerja mahir juga. Maksudnya mereka layak untuk mendapat sijil, dan dengan ada sijil itu juga ada penarafan dan juga dia boleh tingkatkan tahap sama ada dia boleh maju daripada sebagai pekerja am menjadi supervisor ataupun ke peringkat management. Itu maksudnya ada dia punya kerangkanya. Tetapi perkara yang kedua yang kita kena pastikan juga adalah sudah pasti cabaran untuk menarik minat mereka untuk bekerja dalam sektor 3D ini. Kita sering dengar ini pun ada stigma juga. Seolah-olah ini tak ada masa depan, kerja dekat sini kotor, kerja kat sini mungkin tidak ada kebajikan yang terjaga dan sebagainya. Jadi memang ada cabaran untuk kita memastikan seramai mungkin rakyat Malaysia ini berminat untuk menyertai sektor ini. Sebab kita tidak boleh bergantung harap sepenuhnya dengan pekerja asing. Jadi another problem that we have to resolve. Jadi sebab itu SW Corp dalam isu ini berperanan untuk memastikan industri ini ada penarafannya, ada sijilnya,
maka perkara ini juga dapat meningkatkan khidmat kepada masyarakat. Kita tak nak jadi yang macam viral baru-baru ini di Johor juga yang ada orang tangkap layar pekerja ni asing lah, pekerja asing, dia buang sampah itu di kawasan public area. Tapi di khabar pun dah dipotong dia punya kontraknya. Jadi sebab itu perkara ini berkait dan SW Corp kena tingkatkan kualiti ataupun bagaimana untuk kita menguruskan sisa pepejal dalam negara inilah. Saya juga nak dapat pandangan YB secara ikhlas lah. Respon dan juga reaksi SW Corp ini sendiri bila kita bila Kementerian sendiri memperkenalkan program Sina di sebalik tirai besi ini, apakah mereka juga gembira untuk menyahut segala cabaran SW Corp? Bagi saya ialah, saya pun bila kita berbicara beberapa bulan yang lalu, memang saya meletakkan harapan supaya perkara ini memang saya nak tengok secara rapat. Sebab kadang-kala mungkin program itu berbentuk program. Kebimbangan saya ialah kita hanya sekadar nak buat program. Tetapi bila tengok daripada kelangsungan inisiatif ini sebagai contoh, satu, macam minggu depan itu kita memang ada satu majlis yang khusus untuk melihat sebagai melancarkan program ini, yang mana dia melibatkan kerjasama dengan 17 buah penjara. Dan antara pihak SW Corp nak berurusan dengan pihak penjara, nak meyakinkan bahawa program ini sangat bermanfaat. Jadi bila kita katakan untuk melatih kumpulan penghuni penjara ini seramai 280 melibatkan 17 buah penjara. Jadi minggu depan pun kita rancang untuk bertemu dengan ahli keluarga penghuni penjara itu juga. Sebab kita nak meyakinkan bahawa dan memastikan ada juga sokongan kalangan keluarga mereka untuk terima mereka kembali. Jadi sebab itu apa yang dibuat oleh SW Corp ni bagi saya lebih daripada apa yang sepatutnya lah. Memang mereka mencari ruang untuk memanfaatkan. Kita ada, walaupun kita ada skim untuk memberi sijil kemahiran ini, mereka juga mencari kumpulan mana yang kita nak engage dan approach, sebab perkara ini bukan sekadar dengan penghuni penjara. Bila disebut daripada 2019 itu, kita sebenarnya pernah cuba dengan mahasiswa di USM. Sebagai contoh, sebahagian yang ada ambil ijazah, mereka juga ambil sijil kemahiran. Jadi sehingga kini juga kita dah latih mereka yang sedia ada dalam industri, dalam syarikat-syarikat konsesi sedia ada. So sebenarnya dah ada lebih kurang 1,000 perintis yang kita dah iktiraf dengan sijilnya. Maka kalau nak tanya bagaimana peranan SW Corp tu, saya nampak komitmen mereka untuk pastikan program ini berjaya. Okey, menarik. Kembali semula bercakap tentang inisiatif pensijilan kemahiran Malaysia ini sendiri, dan saya dipahamkan bahawa SW Corp ataupun SW Corp akan mewujudkan satu pusat latihan yang dikenali sebagai Solid Waste Training Center ataupun SWTC. Jadi mungkin kita mendapatkan pencerahan daripada YB sendirilah tentang fungsi pusat latihan yang diwujudkan di bawah SW Corp ini. Jadi kalau kita tengok peranan SW Corp dalam pengurusan sisa pepejal ini adalah paling utama lah. Malah jabatan juga telah mengiktiraf mereka ini sebagai peneraju lah dalam urusan sisa pepejal. Maka bila diwujudkan institut latihan ini sebagai contoh, mereka juga hendak meletakkan standard dalam industri. Jadi bila nak letakkan standard, contohnya macam sijil kemahiran ni, dia seiring dengan program-program kemahiran TVET yang lain. Kita sering dengar TVET, lebih kepada soal mungkin dari segi kemahiran untuk electrical dan sebagainya. Ini juga sebenarnya pengurusan sisa pepejal ni ada kemahiran. Maka apa yang direncanakan soal bagaimana institut ini merancang program ini, dia ada banyak tahap. Yang saya boleh sebut, dia macam untuk dengan penghuni penjara ini kita panggil tahap 2, lebih kepada level untuk pekerja am. Tetapi jika mereka lebih bersungguh, berminat dan sebagainya, ada tahap ketiga, tahap keempat. Jadi sebenarnya ada progres ataupun
peningkatan yang boleh kita laksanakan untuk melatih kumpulan inilah. Dan satu lagi perkara yang melibatkan urusan sisa pepejal ni yang saya jangkakan masa akan datang lah. Sebab sisa pepejal ni juga memerlukan update ataupun penggunaan teknologi semasa. Dia antara sebenarnya industri yang ada penggunaan teknologi baru dan sebagainya. Jadi sebab itu dari segi ruang untuk institut latihan di bawah SW Corp ni saya nampak luas. Dalam keadaan pengurusan sisa pepejal ini juga akan mewujudkan konsep ekonomi kitaran dan sebagainya. Maka apa yang tengah dilaksanakan melalui institut latihan ni saya nampak dia punya potensi ni jauh boleh pergi. Okey, apa ni Wabi Haji Akmal, seperti biasalah kita nak beri peluang kepada Wabi untuk berehat dulu buat seketika, teguklah minuman yang kita sediakan untuk membasahi tekak, dan kepada anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara. Tapi saya ingatkan lagi, sebenarnya Wabi juga sebenarnya membenarkan kalau anda ingin memanggil kami bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita bincangkan hari ini di Ruang Bicara, jangan lupa gunakanlah dua talian yang kami sediakan kepada anda. Saya ulangi lagi di 0326040155 dan satu lagi talian di 0326940155. Jadi kami pun nak minum di studio, anda juga mungkin gunakanlah masa untuk a short break ini juga untuk berehat buat seketika. Tapi kita jumpa sebentar saja lagi. Ruang Bicara bernama TV tentunya. Jumpa lagi. Okey, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang topik Sina di sebalik tirai besi, dan pada masa yang sama juga kita menyentuh tentang inisiatif pensijilan kemahiran Malaysia. Dan saya masih lagi tentunya bersama dengan Yang Berhormat Haji Akmal Nasrullah Muhammad Asir, iaitu Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan. Baik, tadi pun YB dah sebutlah tentang apa yang dilakukan di Pusat Latihan Solid Waste Training Center itu sendiri. Tetapi mungkin dari segi pelaksanaan, dari segi pencapaian pusat latihan di bawah kendalian SW Corp sehingga kini, apakah YB melihat ada potensi yang cukup memperangsangkan sebenarnya? Terima kasih Tuan Syakari sekali lagi. Jadi kalau kita tengok dari segi berapa ramai yang telah dilatih dalam tempoh sejak 2019 tadi yang saya sebut, kita ada lebih kurang 1,000 perintis yang telah menjalani latihan dan telah pun menerima sijil. Maka sebab itu dari segi bagaimana pula untuk potensi melihat ke arah kehadapan, bila kita lancarkan program sinar di sebalik tirai besi ini sebagai contoh, anggaran kita adalah dalam tempoh 10 tahun kita nak melahirkan 3,000 perintis daripada kalangan penghuni penjara yang akan berkhidmat dalam sektor sisa pepejal ini. Yang mana kalau kita tengok pula dari segi bagaimana kita menarik minat dan juga supaya yang disebut tadi ada environment persekitaran yang kita wujudkan. Skim latihan ini mengambil masa 8 bulan. Contohnya 8 bulan. Ada dua, sudah pasti teorinya yang diajar oleh pelatih kita. Manakala amalinya juga kalau di penjara itu diuruskan dalam penjara lah oleh daripada warden dan sebagainya. Cuma yang menarik skim yang kita ada ini sebagai contoh untuk program dengan penjara ini, setiap bulan itu sebenarnya kita bagi allowance secara bulanan sebanyak RM500. Tetapi mereka masih dalam penjara. Jadi sebenarnya RM500 itu kita simpan cukup 8 bulan. Bila baru mereka nak keluar, dia akan ada RM4,000. Lamsam. Dan bermaksud mereka ini bila disebut ada peluang tu, kita dah bukan sekadar menjalani latihan, kita bagi sijil,
Kemudian ada juga tunai di tangan mereka. Tetapi yang lebih sebenarnya sepatutnya menarik dan juga untuk jangka panjang tu, berdasarkan latihan ni kita juga dah ada perjanjian dengan syarikat-syarikat konsesi ini yang menguruskan sistem pepejal bahawa jaminan untuk confirm dapat kerja. Wow. Sebab dia dah, maksudnya dia dah layak ada sijil. Jadi sijil tu lakulah. Dia bukan sekadar sijil. Kadang-kala kita buat yalah kursus itu mungkin nak mencari peluang pekerjaan itu satu lagi masalah. Jadi sama ada institut latihan punya konsep ni, dia bermula daripada latihan, tetapi ini bukan lagi macam kita beri yang sering disebut kita bagi ikan makan, tapi kita sediakan joran contohnya. Ya, ini joran kita bagi, malah kita tunjuk pula kat mana nak pergi mancing. Sebab kalau ada joran pun nak mancing tu kat mana pula. Kalau silap tak reti nak cari kawasan mana, lubuk mana dan sebagainya. Jadi dengan ketetapan kerajaan ada gaji minima. Jadi mereka tu ada jaminan gajinya RM1,500 tiap-tiap bulan selepas saja tamat kursus itu. Okey, Wabi, kita nak sambung lagi, tapi saya difahamkan kita ada pemanggil di talian sekarang ini. Baha dari Kuala Lumpur, difahamkan sudah pun ada di talian kita. Assalamualaikum, Baha. Waalaikumsalam, Sakawi. Ya, saya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah, Baha. Ya. Okey. Ya. Alhamdulillah. Okey, apa khabar YB? Sihat, alhamdulillah. Okey, apa ni tajuk malam ni Sakawi ya, YB ya. Ya. Saya pernah utarakan masa dulu ada pengurusi SW Corp datang berkenaan dengan pembersihan kawasan dan juga untuk sisa pepejal apa semua ni kan. Jadi soalan saya saya setuju apa yang YB cakap tadi, kita bagi peluang kepada pada yang duduk yang nak keluar ke penjara ni apa semua ni kan. Tapi soalan saya sekarang ni, saya lihat pembersihan kawasan ni dikuasai oleh warga asing, pekerja-pekerja asing, dan mereka ni adalah di bawah kendalian outsource syarikat yang dibagi projek ataupun kontrak kan. Tapi kalau program apa yang YB cakap tadi kan boleh mengambil alih pekerja-pekerja asing ni, jadi saya takut apa yang pesalah penjara yang akan keluar ni, mereka dah keluar daripada penjara ni, dia orang takkan buat kerja ni lagi semula ataupun tak terikat dengan kerja yang dia orang nak buat di bawah program ni. Jadi apa akan berlaku? Sebab sekarang ni memang saya setuju kalau pekerja-pekerja asing ni ditukar dengan orang lain apa semua kan. Tapi jadi soalan saya sekarang, adakah program ni berterusan ataupun macam mana? Adakah dibuat sebagai satu benchmark ke ataupun macam mana kan? Dan juga saya nak tanya, adakah dia dilibatkan dengan pesalah-pesalah juvenile macam penagih dadah ke budak-budak yang ada masalah sosial ni kan? Mungkin dibagi peluang untuk dia orang untuk buat jati diri supaya menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Okey. Itu soalan saya selalu. Okey, menarik. Baik, terima kasih banyak-banyak Baha dari Kuala Lumpur. Dua persoalan yang saya kira cukup penting dan menarik sebenarnya. Jadi kita dapatkanlah respon daripada yang berhormat untuk menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Baha. Terima kasih Tuan Syarawi. Terima kasih Encik Baha. Maksudnya memang mendengar daripada awal tadi. Betul. Memang tepat soalannya. Jadi dalam isu pekerja asing dalam sektor pengurusan sisa pepejal ini memang diakui berdasarkan data. Kita track statistik tunjuk memang pekerja tempatan masih ramai. It's about 74% ataupun 76%, and then 24% itu adalah di kalangan 24% itu adalah di kalangan pekerja asing. Jadi kalau kita tengok bagaimana untuk kita mengatasi masalah ini, bagi saya macam saya sebut tadi, untuk mengubah sikap
ada berpandangan kita kena motivate mereka. Tetapi yang saya sebut tadi sebenarnya yang lebih berkesan mengubah sikap itu adalah environment, persekitaran yang kita wujudkan. Maka sebab itu dalam inisiatif ini pekerja asing tu kita ada dalam 24,000 27,000 orang lah ketika ini. Program yang kita khusus kepada di penghuni penjara ini sasarannya adalah lebih kurang 300. Tahun ni kita dapat 280 dan kita unjurkan untuk selama 10 tahun ni kita nak lahirkan 3,000 pekerja yang bersijil kira mahir daripada kalangan penghuni ini. Jadi sebenarnya kalau kita nak mengatasi isu pekerja asing ni kena ada perancangannya. Dia tidak boleh hanya kita kata kita nak dapatkan pekerja tempatan. Dalam keadaan stigma kepada pekerjaan ini 3D ini bukan mudah. Maka sebab itu peluang itu kita jana, kita wujudkan ruang untuk penghuni penjara ini kembali berbakti kepada negara. Bagi saya it's part of the process. Satu persoalan juga berkaitan dengan isu yang sama. Apakah Wabi, saya nak tahu juga lah, apakah penghuni penjara yang menjalani latihan bersama dengan SW Corp ini, yang dianjurkan oleh SW Corp ini, ada menandatangani ataupun to sign any contract bahawa mereka mesti bekerja dengan SW Corp untuk jangka masa tertentu? Ini soalan yang sama jugalah saya bertanya. Bila saya bermesyuarat dengan mereka, saya nak tahu. Tetapi bila saya tanya balik, dari segi yang lebih penting itu adalah untuk memastikan mereka ini rasa ada nilai. There is some added value yang kita memberi nilai kepada mereka ini bila mereka kembali ke dunia di luar lah, dunia sekarang ini. Jadi bagi saya dari segi sama ada kita nak mengikat kontrak mereka itu, buat ketika ini saya tak nampak sebagai sesuatu yang pelaburan yang kita kena ikat. Yang sebenarnya kita melabur itu adalah mengembalikan sifat insan di kalangan penghuni penjara supaya mereka boleh berbakti. Dan saya yakin dengan ada sijil ini dan jaminan pekerjaan, lebih mudah mereka wujudkan dalam persekitaran yang kita wujudkan. Contohnya, ada yang ditimbulkan bekas penghuni penjara. Mungkin mereka itu tidak mampu untuk kembali ke kampung halaman. Bukan mudah, stigma itu sangat menebal. Maka melalui kaedah ini juga kita even menawarkan, maksudnya bersedia untuk berbincang, menempatkan di kawasan yang mungkin tidak mengganggu atau mengungkit kisah silamnya. Jadi sebab itu saya rasa dalam urusan ini kita lebih kepada nak memberi peluang kepada mereka untuk kembali berbakti. Dan sebab itu soalan yang seterusnya lah kalau saya macam saya bertanya juga dalaman, dan apakah bila kita sebut sama ada nak ikat kontrak atau sebagainya. Jadi sudah pasti kita nak tahu juga retention rate ataupun kadar mereka kekal, sama ada program ini bermanfaat atau tidak. Adakah mereka ini sebenarnya betul-betul dapat berkhidmat dalam sektor sisa pepejal? Jawapannya tahun depan. Maksudnya kita tengok lepas mereka ke dunia sebenar dengan tawaran kemahiran, ada sijil, ada gaji yang kita tetapkan ini, sama ada perkara ini betul-betul mampu memulihkan mereka untuk berbakti kepada masyarakat. Cuma persoalan kedua tadi, ini menarik kan? Pesalah juvenal. Ini memang sebenarnya dia dalam perancangan kerana berdasarkan maklum balas sehingga kini, bila kita dapat kerjasama yang sangat baik dengan pihak penjara, mereka tahu ini juga bermanfaat. Kita tidak mahu mereka pesalah kecil ini kadang-kala mereka terjebak kerana kesengsaraan hidup, isu ekonomi. Jadi kita nak menghukum pandangan kita sebagai orang yang tidak duduk dalam situasi mereka itu pun tidak adil lah. Jadi pesalah juvenal dan juga mungkin isu pesalah dadah dan sebagainya ini memang dalam perancangan kita selepas ini memang kita nak lebar luaskan lagi, termasuk ke sekolah Henry Geni. Memang dah ada cadang ideanya. Cuma macam saya sebut tadi, memang komitmen saya minta dengan SW Corp
adakah mereka ni benar-benar kita dah latih, adakah mereka ni akan kekal dalam industri ini? Jawapannya tahun depan. Yang itu maksudnya Tuan Syarkawi kena jemput tahun depan lah. Kita review balik program ni berjaya ke tidak. Lambat lah gitu. Tapi satu lagi persoalan jugalah. Kita bercakap tentang, ialah kita pergi ke depan sedikit, tahun depan. Tapi sekiranya program ini berjaya, apakah pihak YB dan KPKT sendiri merasa yakin bahawa masalah mencari pekerja-pekerja yang terlibat dalam 3D ini, terutamanya untuk to handle sisa pepejal, akan dapat dikurangkan ataupun akan dapat diatasi? Keyakinan daripada YB sendiri. Program ini sebenarnya serampang dua mata lah. Pertama, dari segi penghuni penjara tadi, sama ada kita mampu terus melatih, memberi sijil kepada mereka. Tetapi yang kedua adalah untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan itu dan juga melalui kaedah pensijilan ini. Dalam keadaan mungkin dari segi selama ini masyarakat menganggap kerjaya ini tidak ada masa hadapan. Jadi siapa yang nak masuk dengan kerjaya yang mungkin dianggap 3D, teruk, kemudian tidak ada hala tuju dan sebagainya. Maka sebab itu bila kita perkenalkan sijil kemahiran ini, nilainya lebih tinggi, lebih besar kepada industri itu sendiri. Jadi pengiktirafan kepada mereka yang masuk ke industri ini ada kelayakan, maka perkara ini diharap ada progresnya. Jadi bila dibayar gaji tu setimpal dengan kemahiran yang dia miliki. Kadang-kadang kita anggap mudah, macam ini uruskan sisa pepejal. Apa kemahiran yang diperlukan? Tu yang terjadi sampai dia pergi buang celah mana sampah yang kita pun hasilnya tak menggembirakan lah dengan masyarakat dan sebagainya. Okey, YB, kita berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi insya-Allah ada lagi beberapa persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio, yang berhormat Haji Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, yang merupakan Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan. Dan tentunya lah kita masih lagi bercakap tentang topik sinar di sebalik tirai besi. Kita lihat buat kali terakhir. Baiklah, kami cukup berterima kasih sebenarnya kalau anda masih lagi menumpukan perhatian selama kami di ruang bicara ini. Kita hampir-hampir di penghujung, tapi ada masa lagi sebenarnya untuk saya kongsikan beberapa lagi isu yang menarik berkaitan dengan sinar di sebalik tirai besi yang menjadi topik pilihan kita di ruang bicara hari ini. Baik, mungkin menarik jugalah kalau saya dapatkan pandangan dan juga feedback daripada daripada YB sendirilah tentang harapan KPKT sendiri bagi pelaksanaan inisiatif pensijilan kemahiran Malaysia dalam bidang pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam. Apa yang ingin YB lihat dan apa yang YB harapkan akan tercapai, terutamanya melalui kerjasama dengan SW Corp ini? Terima kasih Tuan Syarkawi. Sudah pasti daripada peringkat KPKT ataupun saya sendiri sudah menjadi satu pengharapan supaya isu menguruskan sisa pepejal ini dilihat dengan sudut yang berbeza. Stigma masyarakat kepada mereka yang dalam industri ini perlu diperbaiki. Sebab akhirnya di sebalik kerja-kerja kotor, kerja-kerja berat yang mereka lakukan itu, mereka juga adalah insan seperti kita semua. Betul. Tetapi bezanya juga bukan sekadar mengharapkan kepada belas ehsan. Ketika ini kita nak naik tarafkan dia punya kedudukan ini dalam masyarakat, dia pun ada sijil. Dia juga mengikuti kursus kemahiran, kursus latihan, dan perkara ini juga ada progres ataupun dia boleh naik taraf kehidupannya. Maksudnya kalau dia benar-benar faham dan juga berminat dengan industri ini, dia ada kenaikan soal kemahirannya yang sebut daripada tahap 2 ke tahap ke-3 menjadi supervisor, kemudian menjadi pengurusan tahap 4. Maka sebab itu dari segi apa yang KPKT cuba bina ini, kita dari segi workforce itu cabaran dan peluang yang kita nampak. Tapi pada masa yang sama kita juga
sebagai sebuah negara seharusnya menuju ke arah ekonomi kitaran. Maksudnya supaya sisa pepejal ini bukan dilihat sebagai perkara yang perlu dibuang semuanya. Perkara yang untuk kita sebenarnya bagaimana kita memproses sisa-sisa pepejal ini. Dan saya nampak sebenarnya dari segi peluang dalam industri ini sebenarnya cerah. Kalau negara dengan cepatnya dapat adaptasi teknologi yang memerlukan kerjasama masyarakat. Jadi contohnya kalau sisa pepejal itu tidak boleh diasingkan atau gagal diasingkan, maka sisa itu tidak boleh diguna balik dengan kaedah yang paling efisien. Maka sebenarnya ini adalah part of process. Kita naik taraf dari segi kemahiran, dari segi mereka yang menjadi pekerjanya, tapi pada masa yang sama juga kesedaran dalam masyarakat itu seiring. Yang saya nampak. Saya suka bila YB sebut tentang kesedaran di kalangan masyarakat itu sendiri. Tapi secara peribadinya, apakah YB melihat bila kita bercakap tentang stigma, kita bercakap tentang sisa pepejal, kita bercakap tentang kebersihan ataupun pembersihan awam itu sendiri. Apakah kita berada pada situasi yang mungkin ialah kalaupun tidak begitu gemilang, tetapi sekurang-kurangnya berada pada tahap yang memuaskan, tetapi sebenarnya ada pintu yang terbuka sebenarnya untuk kita memperbaiki situasi ini sebenarnya, tetapi dengan syarat bahawa rakyat juga, masyarakat juga harus memberi kerjasama dengan apa yang dilakukan oleh pihak KPKT dan juga SW Corp. Jadi bila disebut soal stigma, bagi saya kadang-kala ialah stigma itu mungkin tidak berasas, mungkin ada asasnya, mungkin berdasarkan pengalaman yang lampau, mungkin berdasarkan kepada situasi. Tapi bila kita nak mengubah keadaan itu, sebagai contoh, pekerja sisa pepejal kali ini kemahirannya ada sukatannya, ada rating dia, maksudnya dia ada sijilnya. Jadi mereka itu bukan dianggap sebagai ini adalah pilihan terakhir dalam kehidupannya, atau dalam kariernya, dalam kerjayanya. Jadi sebab itu nak mengubah persepsi masyarakat itu, macam saya sebut tadi, bukan hanya sekadar memberi motivasi. Kita kena tinggalkan stigma ini. Masyarakat pun ya, tapi apa beza dia? Tapi sebab itu tindakan daripada SW Corp melalui KPKT ini nak mengubah persepsi masyarakat itu perlu seiring dengan tindakan daripada kita sendiri. Maka sebab itu dalam keadaan yang saya sebut tadi, kita dah latih 1,000 orang. Maksudnya masih kecil lah, dari kalangan kumpulan pekerja yang begitu ramai, puluhan ribu. Jadi bila perkara ini terus kita address ataupun kita tengok secara directly, kita latih mereka, dan sudah pasti yang kita belajar yang sepatutnya menjadi amalan, gaji itu perlu berteraskan kemahiran, pengalaman dan pelbagai indikator yang lain. Jadi dengan pengharapan ni, bila kita boleh mulakan adanya sijil ini, sudah pasti ada mungkin tanggungjawab yang lebih boleh diberikan. Mungkin dengan itu membolehkan mereka juga akan menikmati gaji yang lebih setimpat, lebih tinggi. Jadi perkara itu perlu bergerak seiring dalam keadaan konsep TVET yang mungkin dalam negara ini tidak dipandang seiring. Sedangkan kalau negara macam di Eropah, Jerman sebagainya, sijil TVET itu kadang-kala lebih laku berbanding dengan ijazah yang ada. Jadi sebab itu nak mengubah masyarakat itu, saya tidaklah menyalahkan keadaan, tapi kita kena buat perubahan itu terlebih dahulu, maka stigma, persepsi itu insya-Allah akan mula berubah. Bila YB sebut tentang pendidikan TVET, saya teringat apa yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, bahawa kerajaan akan memberi penekanan yang lebih istimewa sebenarnya kepada pendidikan yang bersifat TVET. Jadi apakah ini sebenarnya satu jalan keluar ataupun akan membuka satu dimensi baru sebenarnya bila kita bercakap tentang sisa pepejal, bercakap tentang pembersihan awam itu sendiri? Ya, kalau jawapan ringkasnya. Tapi kalau kita tengok juga, bila Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri kita membawa gagasan
Malaysia Madani sebagai contoh. Dalam erti TVET ni sudah pastilah bagi saya Madani itu melihat sudut tamadun kita, sudut masyarakat kita ini. Sudah pasti sememangnya pengiktirafan ataupun peluang kepada lepasan TVET ini perlu diperhebatkan. Sebab kemahiran yang mereka miliki itu sebenarnya juga membolehkan kerja ataupun macam contohnya industri sisa pepejal ini dapat dilaksanakan dengan lebih efisien, dengan lebih efektif. Sebab akhirnya dalam soal bagaimana kita menguruskan sesuatu industri itu, sudah pasti kita nak industri itu lebih memberi pulangan yang lebih baik kepada pekerjanya. Betul. Maka kalau tidak ada pensijilan, tidak ada sukatan, tidak ada perbezaan antara mereka yang mahir ataupun tidak mahir, bagaimana industri itu untuk berkembang. Sebab itu ini merupakan satu langkah yang saya rasa seiring dengan yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, maka perkara itu akan membolehkan penerimaan TVET itu lebih mendapat tempat di kalangan masyarakat. Okey, kita juga nak dapatkan sedikit pencerahan berkaitan dengan penganjuran Majlis Pelancaran program Sinar di sebalik tirai besi, dan saya difahamkan bahawa ianya akan disempurnakan pada hari Selasa depan. Jadi mungkin kita boleh dapatkan gambaran apa yang akan berlaku dalam Majlis Pelancaran program Sinar di sebalik tirai besi ini. Okey, majlis itu akan diadakan Selasa depan 22 hari bulan, yang mana sebenarnya program latihan ini dah bermula pun. Kita tak bolehlah tunggu lancar baru nak mula. Jadi saya memang program itu kita dah mulakan sejak Jun, dan insya-Allah kumpulan ini akan tamat Januari atau Februari itu mereka dah kira graduate lah daripada sijil kemahiran ini. Jadi program pelancaran ini ada beberapa keunikan lah bagi saya. Okey, yang pertama tadi saya sebut bahawa latihan ini melibatkan 17 penjara di seluruh negara. Saya difahamkan memang pihak penjara ingin melibatkan setiap wakil daripada setiap penjara ini yang mengikuti kursus ini sebagai satu motivasi, semangat, dan juga majlis ini juga akan turut melibatkan keluarga mereka. Jadi ini sebenarnya kita tidak boleh, sebab pandangan peribadi saya persekitaran itu kena ada. Betul. Kalau kita menganggap mereka ini ataupun kita sendirilah, kalau kita salah gaul, salah letak environment itu pun belum tentu kita berjaya. Betul. Maka sebab itu saya lihat ada sokongan-dokongan keluarga ini akan ada plus point. Tapi ialah bila keadaan itu tidak sedemikian rupa, kita juga memberi ruang untuk mereka ditempatkan di tempat yang lain. Cuma yang lebih uniknya nanti insya-Allah adalah program ini akan diberi pengiktirafan oleh Malaysia Books of Record. Sebanyak ada dua perkara yang akan direkodkan. Iaitu pertama adalah penglibatan ataupun program latihan yang melibatkan sisa pepejal ini for the first time yang melibatkan dengan penjara. Tak pernah dibuat sebelum ini dalam negara kita. Yang kedua, program ini melibatkan 17 buah penjara. Not easy. Ya, betul. Dia bukannya selalunya perintis satu penjara dua. Ini kerja SW Corp dia bersungguh-sungguh dia buat. 17 penjara kita libatkan. Maka diharapkan dia juga memberi kesan yang positif kepada mungkin penjara tersebut sendiri. Okey, ada masa lagi sebenarnya, dalam masa 2-3 minit. Saya beri ruang dan juga peluang lah kepada YB. Mungkin ada seruan yang ingin YB sampaikan, ada harapan yang ingin YB lontarkan, dan mungkin dari segi apa yang telah pun disusun itu, terutamanya program Sinar di sebalik tirai besi itu sendiri, akhirnya apakah YB yakin akan mencapai matlamat yang diharap-harapkan ataupun yang amat-amat diinginkan oleh YB secara peribadi? Terima kasih Tuan Syakawi sekali lagi menjemput saya dalam program ini. Macam saya nyatakan di awal segmen kita tadi, adakah setiap insan ini layak diberikan peluang kedua? Bagi saya menjawab soalan itu, sepanjang ini saya tak jawab direct. Kalau perasan pun kita tahu macam mana Tuan Syakawi bagi saya peluang kedua. Saya rasa semua insan sepatutnya selayaknya diberikan peluang untuk kembali berbakti kepada masyarakat.
Tetapi kalau tidak diwujudkan persekitaran yang kondusif, kalau kita tidak dibimbing, kalau kita tidak diberikan kemahiran, bagaimana untuk kita meneruskan kehidupan? Betul. Maka sebab itu dalam inisiatif ini, bagi peringkat saya secara peribadi, saya berterima kasih kepada Kementerian KPKT, kepada SW Corp terutamanya yang menerajui program seumpama ini. Memang for the first time in the country, antara yang kita memang nak set hala tuju yang bagi saya agak radikal. Dia bukan perkara yang mudah, tetapi kesungguhan mereka itu membolehkan banyak perkara tercapai. InsyaAllah soal bagaimana nak kurangkan pekerja asing dalam pengurusan sisa pekerja, bagaimana kita nak melangkaui stigma kepada industri sisa pekerja, dan juga bagaimana kita nak memberi peluang kepada penghuni penjara ini kembali menjalani kehidupan sebagai rakyat Malaysia. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Haji Akmal Nasrullah Muhammad Nasir kerana sudi bersama kami di studio Ruang Bicara ini. Dan yalah, YB bercakap tentang peluang kedua, tetapi saya memohon peluang ketiga nanti untuk bersama-sama dengan YB semula di Ruang Bicara ini selepas pelancaran apa ni. Dan juga kita nak tahulah hasil daripada apa yang telah pun dilakukan setakat ini, kerjasama yang erat bersama dengan SW Corp. Itulah tentulah kita nak tahu juga apakah hasilnya. Tetapi saya ingatkan lagi sebelum kita berpisah, sebelum kami berakhir, sekali lagi lah kami mengambil ruang ini untuk menitipkan rasa sedih dan salam takziah kami kepada keluarga mangsa tragedi pesawat terhempas di Elmina Shah Alam petang tadi. Dan Bernama TV akan menyediakan liputan langsung berkenaan tragedi ini terus menerus, dan ikutilah siaran khas liputan tragedi pesawat terhempas yang akan bermula pada jam 7.30 pagi esok. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menumpukan perhatian sama kami di Ruang Bicara. Dan jangan lupa, Ruang Bicara seperti yang selalu kami janjikan kepada anda akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.